إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih kepada Puan Nazi. Alhamdulillah sihat. Puan Wan Ainuddin sehat-sehat. Alhamdulillah. Okay. So, seperti yang kita janjikan, sesi temu janji kita setiap Isnin dan hari Rabu. Isnin hingga Rabu. Oh, kenapa dia terlari daripada ni. Okay, Isnin hingga Rabu. Kita akan berkongsi berkenaan dengan kelas digital marketing. Okay. Saya cuba setting dulu supaya tak lari. Okay. Suara kurang jelas. Okay, testing mic lagi sekali. Testing. Suara clear ke tuan-tuan? Suara tak clear. So far macam ni clear tak? Clear. Okay, tuan dia kata clear. Tak clear. Tak clear tu. Kenapa tak clear tu? Okay, sekali lagi saya check. Apa yang membuatkan dia tak clear ni? Saya check dulu. Speaker, headphone. So far sepatutnya dah okay dah ni. Lagu tadi kuat. Tak, lagu tadi kuat. Tak clear. So, cuba try komen lagi. Testing. Okay ke suara saya? Suara tuan jauh. Okay, jauh. Sekarang clear tak? Ni kita kena test suara pula malam ni kan. Masih tak clear. Aish, dekat mana salah dia ni? Okay, kalau saya clear. Okay, cuba tuan clear, kuatkan tuan punya speaker. Mungkin sebab lagu tadi mungkin kuat. Suara kurang kuat. Dekat mana dia punya setting? Kejap saya cuba tengok dulu. Kacau. Sebab tadi laptop ni anak saya pakai kelas. Jadi nak kena tengok. Biasalah musim PKP ni berkongsi laptop. Okay, testing sekali lagi. Okay ke? Clear ke? Tuan tak clear juga. Allah, sudah. Saya cuba. Dekat mana dia punya masalah sound ni? Allahu Akbar. Jarang-jarang berlaku ni. Sekejap ya. Suara kuat speaker saya baru dengar. Okay, sekali lagi kita test. Suara saya clear tak? Cuba kuatkan speaker tuan-tuan. Sebab kalau tengok sini dah settle lah saya punya setting ni. Clear? Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, dia bekerjasama juga akhirnya. Risau saya. Okay, Chun, thank you. Mr. Sam, thank you. So, okay, malam ni kita kongsikan berkenaan dengan WhatsApp marketing, iaitu kenapa kita berniaga di WhatsApp. Kita biasa dengar lah kenapa kita berniaga di WhatsApp. Okay, so topiknya simple saja. InsyaAllah tak lama pada malam ni, within 1 jam kita akan kongsikan maklumat. InsyaAllah saya akan cuba bawa tuan-tuan untuk faham dahulu kenapa kita nak berniaga di WhatsApp. Sebab kalau kita tak tahu reason kita nak gunakan satu-satu platform tadi, maka kita tak akan nampak strategi ataupun kita punya kreativiti tu kita tak akan jumpa. Jadi sebab itulah saya suka kongsikan dahulu kenapa. Kenapa kita berniaga di WhatsApp. Daripada kenapa tadi, kita akan cari cara untuk mengiyakan reason kita menggunakan platform-platform berkaitan untuk berniaga. Contohnya seperti tuan berniaga lah. Tuan kena tanya kenapa tuan berniaga. Contohnya. Okay. So, pertamanya ialah kita kena fahami siapa dan kenapa. Siapa dan kenapa. Okay, pertama. Okay, untuk dekat WhatsApp business, siapa yang kita nak dekati dekat WhatsApp business. Okay, begitu juga dekat Facebook. Siapa yang kita ingin dekati atau siapa yang ingin kita war-warkan perniagaan kita ni. Okay. Ataupun mungkin kita akan post juga dalam Google listing kita, ataupun mungkin kita ada website tersendiri. Okay, jadi kita kena tahu siapa yang ada dekat WhatsApp, siapa yang ada dekat Facebook, siapa yang ada dekat
Google ataupun website dan sebagainya. Okey. So pertamanya saya bawa dulu tuan-tuan pergi ke FB yang biasa kita gunakan. Kerana ketiga-tiga elemen ni, platform ni dia ada kaitan bagaimana untuk kita salurkan perniagaan kita ni pergi ke WhatsApp nanti. Sebab kita nak close customer menggunakan WhatsApp. Kita tak close customer menggunakan Facebook maupun website lagi. Website ni tuan-tuan akan gunakan apabila tuan-tuan dah mula berskala besar. Ataupun ada ramai tim nanti ataupun nak buat automasi perniagaan. Okay. So dekat FB dahulu kita nak tengok siapa mereka. Pertama, mereka ni ialah mereka yang suka bersosial. Bersosial, mereka suka nak cari mereka nak cari benda-benda yang trending. Okay. Mereka akan, sebelum tu saya rasa saya dah rekod Okay, saya dah rekod. Okay, mereka yang nak cari benda-benda terkini, yang viral dan sebagainya. So, dia lebih kurang tempat kita bersosial lah. Kita nak cari isu-isu semasa. Okay, dan juga di FB ni juga adalah tempat untuk kita skodeng. Skodeng siapa kawan kita ke, kita stalk ke kawan kita ke, pesaing kita dan sebagainya. Sebab tu, kita pergi ke FB. Kadang kita tak unfriend dia, tapi kita pergi tengok kawan tu punya profile. Kadang kita saja nak menyebut. Itu bukan tuan-tuan ni, itu saya. Nak ceritakan itu adalah saya. Okay. Lepas tu, di FB juga, bila kita ada masa lapang sedikit, okay, biasanya kita akan buka tu dah jadi macam satu habit tau. Pegang handphone saja buka FB. Pasal apa? Sebab kita ada masa lapang. Jadi kita akan scroll. Dia tak ada benda nak cari. Jadi kita suka scroll down, up, down. Kita suka scroll newsfeed kita. Jadi di situlah kita kena pandai macam mana nak capture supaya apa yang make scroll tu dia akan stop. Sama ada kita menggunakan gambar ataupun video. Di sini dia tak terlibat dengan copywriting. Dia lebih kepada gambar ataupun video. Okay. Kalau kita cerita pasal FB ni lagi sikit. Okay, lepas tu saya dah kongsikan tadi cari cerita semasa. Dan juga ada juga yang cari apa yang trending di FB. Okay, dan last kali. Okay. Kita join FB sebab kita ingin follow sama ada public figure tertentu ataupun mungkin parti-parti tertentu ke, nak tengok cerita semasa, ataupun kita follow grup-grup hobi kita, ataupun apa sajalah, grup alumni, grup kucing dan sebagainya. Okay. So sebelum tu nanti cuba isikan kehadiran tuan-tuan. Okay, jadi ini adalah mereka yang suka pergi ke FB. Jadi kita kena kenal dahulu mereka ni. Tapi details ni InsyaAllah akan kita kongsikan dalam kelas customer journey. Okay, next. Yang kedua. Okay, yang keduanya, kita tengok pula siapa yang akan pergi ke Google ataupun pergi ke website. So, biasanya mereka ni adalah dah jadi prospek ataupun mereka ni dah tunjukkan minat. Okay, untuk membuat pembelian. So, mereka akan mencari maklumat lanjut. Di sanalah mereka akan membuat perbandingan dan juga mereka akan buat pertimbangan sebelum mereka buat keputusan. Kerana kita kena ingat, customer ni dia ada beberapa jenis. Okay. Pertama, customer dia akan membeli mengikut emosi dia. Kalau dia nampak macam gambar tu nampak sedap kan, dia sebenarnya tak perlu pun, tapi dia rasa dia nak beli. Yang keduanya, customer ni yang terikut-ikut dengan trend semasa. Sebab mereka tak nak ketinggalan. Orang ni beli, katalah musim sekarang ni, musim apa yang trending sekarang ya, mungkin jam, contoh yang trending sekarang jam buruj. Jadi kita pun bila tengok macam best dia jam ni, so kita pun beli, kita pun ikut membeli. Itu mereka yang terikut-ikut dengan trend semasa. Tapi ada juga customer, mereka ni customer yang realistik. Siapa mereka ni? Mereka ni tak terlibat dengan emosi, tetapi mereka ni yang akan membuat pertimbangan sebelum membuat pembelian. Nak kata kedekut, tak. Mereka bukan kedekut. Mereka ni jenis yang dia cari fakta dahulu. Dia tahu dia perlukan. Dia bukannya nak membeli suka-suka saja. Jadi mereka ni lah akan pergi ke website, dia akan Google, dia akan buat perbandingan, dia akan buat pengesahan dahulu, dia akan cari testimoni berkaitan, barulah dia akan membuat pembelian. Jadi ada dua. So kalau dekat Facebook, biasanya customer-customer yang kita cuba dekati ni, mereka ni lebih pada bersosial. Maka di Facebook ni,
kita kena gunakan apa? Kita gunakan content marketing. Kita tak boleh hard sell juga dekat Facebook, tak boleh. Kita banyaknya kena guna content marketing, video, gambar dan sebagainya. Barulah kita akan jadikan mereka sebagai prospek. Daripada prospek tadi, barulah mereka akan jadi customer. Daripada customer ni, kita kena fikir cara bagaimana untuk jadikan mereka ni sebagai loyal customer, akhirnya menjadi peminat kita dan juga menjadi kita punya pentaksub. Contohnya. Okay. So nampak tuan-tuan beza Facebook dengan Google tadi ataupun website. Okay, next. So sekiranya kita menggunakan platform WhatsApp, okay. So siapa mereka? Mereka ni adalah yang kita dah save number mereka. Mereka ni dah ada dalam senarai number kita. Kita dah save number mereka. Ataupun mereka ni berada dalam grup-grup tertentu dalam kita punya grup WhatsApp. Okay. Jadi sama ada kita join satu grup yang sama dengan mereka. Contohlah macam sekarang ni kita ada grup digital marketing. Jadi kita masuk dalam grup yang sama. So kita berkongsi maklumat. Sebab itulah kalau tuan-tuan perasan, macam saya kongsikan semalam, ada mereka yang duduk saja dalam grup tapi tak terlibat dalam aktiviti kita. So siapa mereka ni? Mereka ni lah yang akan suka cari peluang untuk bina kontak ataupun membina database mereka. Kejap lagi dia akan approach tuan-tuan menggunakan number yang lain. Dia tak gunakan number yang ada dalam tu. Sebab kalau dia gunakan, mungkin dia nampaklah dia di dalam grup tersebut. So mereka akan gunakan number yang lain. Ataupun mungkin gunakan number yang sama. Sebabnya approach-nya lebih mudah untuk mendekati kita. Contoh Assalamualaikum tuan. Contoh Puan Nazi. Nama Puan Nazi ada. Puan Nazi, saya Hardi. Kita dalam grup yang sama dalam digital marketing. Contoh. Lepas tu, macam mana kelas puan? Ada yang tak faham lah sikit kelas dengan Hardi tu. Contoh kan. Itulah ada juga. Tapi itulah ada ni. Then you start communicate. So, itu dia dah mula untuk membuat satu customer journey pada anda. Nampak tak? Itu kalau kita dalam grup yang sama. Tapi kalau kita tak ada dalam grup yang sama, kita pun akan, siapa dia ni? Malas layan lah. Blue tick sajalah. Ataupun kalau kita jahat sikit, kita block dia, kita report dia. Contoh. Kata jahat sikit lah kan. Okay. So, itulah customer yang ada dalam kita punya grup ataupun WhatsApp kita. Okay, yang ketiga. Okay. So, mereka yang ada dalam grup ni juga adalah mereka yang tak nak ketinggalan atau terlepas maklumat. Sebab tu mereka akan suka join grup satu. Lepas tu tuan buat grup yang kedua, dia join lagi grup kedua. Tuan buat lagi grup yang ketiga, dia akan masuk lagi grup ketiga. Boleh katakan kalau tuan ada 10 grup, 10 grup lah dia ada. Ini sebab saya pun berkongsi dengan satu master trainer. Dia cerita dalam kelas dia hari tu dia ada 21 grup. Okay. Lepas tu orang tu saya ingat dia kira spam lah satu message dekat satu grup tu. Saya tak ingat, mungkin pasal loan lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu bila dia check profile orang tu, ada 21 kontak sama ataupun dalam grup yang sama dengan dia. Bayangkan. Dia dalam setiap grup coach tersebut lebih kurang ada 100 lebih. So kali 21 lebih kurang ada 2000 contact number. Inilah sebabnya kenapa kita nak berniaga di WhatsApp. Okay. So yang keempat, seterusnya, siapa mereka yang ada dalam WhatsApp ni? Mereka ni yang kontak tuan-tuan tadi, mereka ni mungkin ada masa lapang sikit, maka mereka akan tengok status. Perasan tak? Kalau kita up status, kita akan tengok siapa yang akan view kita. Syaratnya pertama, kita save number dia. Syarat yang kedua, dia save number kita. Maka, jika kita buat status nanti, dia akan nampaklah promosi kita. Jadi, ini ada strategi juga jika kita nak update status. Contoh kalau tuan-tuan jual burger pada waktu petang, jangan tuan-tuan update burger tu pada waktu pagi. Tak berapa sesuai. Contohnya tuan-tuan jual makanan makanan tengah hari, nasi berlauk dan sebagainya, janganlah tuan-tuan post pukul 7. Nanti pukul 10 macam tu tuan-tuan post, pukul 11 kejap lagi tuan-tuan post. Begitu juga dengan burger kan, petang ataupun malam. Tuan-tuan post lah pukul 3 petang, pukul 4 petang, pukul 5 petang. Jadi untuk update status ni pun, kita jangan update status satu hari tu pukul 7 semua. 5 status tu kita hantam dalam satu masa yang sama. Katalah pukul 7 pagi. Dia tak boleh.
dia kena ada masa-masa tertentu supaya kita punya status tadi berada dalam top 10 dalam dia punya update status. Okay, dapat tak tuan-tuan? Setakat tu dulu. Dapat follow saya tak? Okay, kalau laju bagi tahu. Okay, Puan Aziz kata dapat. Alhamdulillah. Okay, next. So, sekiranya tuan-tuan dah mula faham penggunaan 3 platform ni tadi, maka tuan-tuan kena tahu bagaimana nak tarik daripada satu platform pergi ke satu platform yang lain. Contohnya kalau kita gunakan WhatsApp, bagaimana kita nak tarik dia pergi ke Facebook, daripada Facebook bagaimana kita nak tarik mereka pergi ke website. Ini penting. Tapi details yang ni saya tak dapat tunjuk di sini kerana dia akan ada topik dia dalam minggu depan. Dalam customer journey. Cuma saya nak tunjukkan relation dia saja. Dia punya hubungan antara ketiga-tiga ni. Okey, yang paling mudah, kena ingat malam ni kelas kita adalah berkenaan dengan WhatsApp. Okey, itu kena faham dulu. Objektif malam ni kelasnya adalah WhatsApp, bukannya Facebook, bukannya Google. Okey, jadi maksudnya kita nak berniaga di WhatsApp. Tolong ulang bab update status. Okey, Tuan Mutalib. Saya ulang sikit Okey, untuk status tadi, syarat pertama kita kena save number dia. Syarat yang kedua, dia kena save number kita. Itu syarat. Lepas tu bila kita update status, okey, kita akan forward status tu dalam kita punya WhatsApp. Nanti kita punya kawan-kawan akan nampaklah apa yang kita kongsikan. Cuma status ni jika boleh jangan terus hantar 2 gambar dalam masa yang sama. 3, 4, 5 gambar dalam masa yang sama. Cuba jarakkan gambar tersebut. Jarakkan dia ikut waktu puncak lah biasanya. Waktu puncak pagi, tengah hari, petang, malam, sebelum tidur kejap ke. Jadi kalau tuan nak berbicara soal contohlah pasal agama lah contohnya kan, doa-doa pagi dan sebagainya, hantar pukul 5 pagi, pukul 6 pagi. Jadi kumpulan sasar dia siapa? Orang yang suka bangun pagi, orang yang solat sebelum nak solat, mereka akan baca status-status tuan tadi. Jadi kalau tuan-tuan nak update berkenaan dengan hobi, mungkin tuan-tuan update pada waktu petang contohnya. Jangan update hobi tu pada waktu pagi. Jadi tak berapa sesuai. Jadi dia tak ada relation pada dia punya minat nanti. Okey, dapat So, kembali pada yang tadi. So, apabila kita ada 3 platform, maka sekarang ni kita nak tarik mereka ni pergi ke WhatsApp. So, contohlah kita post dekat Facebook, maka kita akan boleh daripada Facebook tadi dalam copywriting tu kita letaklah link WhatsApp kita. Di situlah kita panggil, kita cari dan kita jemput mereka pergi ke WhatsApp kita. Okey, itu yang pertama. Ataupun mungkin daripada Facebook tu tadi juga kita akan linkkan mereka dengan kita punya website. Okey, kenapa saya kata dua-dua ni? Kerana di dua-dua tempat ini adalah platform untuk kita membina database dan juga tempat untuk kita mengurus database. Okey. So bagaimana? Okey. Pertama dekat WhatsApp, kita ada group, kita akan ada numbers. Ini ada database. Number ni ada database. Kalau dekat website, dia akan menggunakan email. Numbers pun boleh, email pun boleh. Di situlah kita akan uruskan kedua-dua perkara ni. Okay. So, bagaimana kita uruskan? Bagaimana kita buatkan? Of course, kita ada gambar kita, video dan juga copywriting. So, daripada copywriting itulah kita akan jemput mereka. Kita tarik dan jemput mereka masuk. Ini tarik dan jemput ni sesi akan datang. Okay. So, apabila kita kenal pelanggan, maka mudah nanti untuk kita fahami marketing funnel ataupun corong pemasaran. Sebab tu penting untuk kita faham tadi platform tadi, siapa yang ada kat dalam tu. Jadi bila kita faham, maka mudah untuk kita draw customer journey tu dan kita akan halakan mereka ni pergi kita punya WhatsApp nanti. Okay, so ini tuan-tuan jangan risau. Topik panjang, tapi kita akan cover dalam 3 hari kelas minggu depan. Okay? Jadi sebab kalau saya explain kat sini, nanti tuan-tuan tak dapat follow kelas malam ni, dia punya maksud. Okay, next. So, seperti biasa, ada 3 WhatsApp saya dah kongsikan semalam. Kita ada personal, kita ada business dan yang tambahan, kita ada marketing.
So tiga-tiga ni kalau tuan-tuan ada 3 number, maka tuan-tuan akan faham. Okay, marketing cari customer, cari dan jemput customer. Business kerjanya tukang closing. Okay, personal ni lebih kepada tuan-tuan punya personal lah. Personal family itu lebih kepada social dengan ni apa, ada yang relation dengan tuan-tuan. Jadi ada 3 WhatsApp. Tapi tak apa, kalau tuan-tuan ada 2 number, tak apa, stick pada 2 number dulu. Jangan terkejar-kejar untuk banyakkan number. Ini saya nak kongsikan. Jangan terikut-ikut, tengok orang tu ada 3 number, ada 4 number, ada 5 number. Tak perlu tuan-tuan. Tuan-tuan cuba masterkan dahulu menguruskan 2 WhatsApp. Cukup. Kalau tuan-tuan ada 1 WhatsApp, maka saya suggest upgrade WhatsApp yang kedua pergi ke business. Jadi try untuk uruskan 2 ni dulu. So bila tuan-tuan dah mahir, dah tahu dah strategi macam mana nak buat, maka tuan-tuan mungkin barulah ambil kira untuk adakan number yang ketiga, iaitu WhatsApp marketing. Okay, dapat jangan ikut Hardy kata kena 3 number. Tak. At least you master 2. Kalau dah rasa confident, then masuk yang ketiga. Kalau rasa nak agresif, kena cepat untuk tarik gear supaya tuan-tuan akan masuk ke WhatsApp yang ketiga. Okay. Next. So far dapat tuan-tuan maksud tu. Kang laju sangat, susah kita. Okay, dapat. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Okay. Puan Aziz ni saya punya jiran sebenarnya. Saya kenal, kita berkenalan dalam digital marketing. Rupanya Puan Aziz ni kita punya jiran depan blok saya dan dia juga ada produk. Okay, dia ada jual sambal. Betul ya Puan? Ada jual sambal dekat ada dekat satu kedai lah dia letakkan dia punya produk. Yes. Okay, saya pun sebenarnya dah try. Lupa nak ambil gambar Puan punya produk hari tu. Okay. Next. Okay, kenapa kita berniaga di WhatsApp? Ini yang kita kena tahu. Kenapa berniaga di WhatsApp? Okay, Tuan Syarul Baria, saya baru masuk sebab dalam grup tak ada link. Allahu Akbar. Grup mana ya, Puan? Tak apa, nanti ada recording. Don't worry. Okay, next. Kenapa kita berniaga di WhatsApp? Pertamanya, okay, kerana dia adalah zero cost marketing. Tuan-tuan tak perlu nak ada bayar advertisement dan sebagainya. Sebab kita seboleh-bolehnya kalau nak mula bisnes, kita gunakan zero cost marketing. Okay, kalau tuan-tuan nak berbayar, boleh. Tapi lantiklah orang yang pakar dalam bidang marketing supaya strategi tu tak salah. Tapi kalau tuan-tuan baru nak berniaga menggunakan digital marketing dan juga membuat advertisement berbayar, sendiri manage, takut nanti hasil dia tak menepati apa yang tuan-tuan harapkan. Kerana dia perlukan strategi, perlukan komitmen. Dia ada teknikal sikit. Jadi untuk permulaan ni, biarlah kita mulakan dengan zero cost marketing dulu. Pasal apa? Kita nak experience dulu apa yang akan berlaku dalam digital marketing ni. Jadi dia akan memudahkan tuan-tuan nanti untuk faham bila nak buat advertisement. Sebab dia nampak cantik. Pengalaman saya sendiri, masa awal-awal dulu, sebab tu saya nak kongsikan pada anda supaya tak berlaku jugalah. Awal-awal dulu saya nak agresif, nak cepat dapat hasil. Saya pun sanggup invest. Okay? Satu hari RM30 saya punya cost marketing. Okay? 10 hari dah 300 masa tu. Tapi saya buat masa tu 10 hari saja. Tapi hasilnya memang sangat krik-krik. Okay, dia punya turn tu daripada 10 hari 8 customer je saya dapat. Memang tak berbaloi lah orang kata. Jadi inilah benda yang daripada 8 customer, kalau kena dengan zero cost marketing, lebih. Dan ini saya dapat buktikan. Okay, saya pun dapat lebih bila buat sales, lebih daripada 8 customer dalam masa 10 hari. Itu pun ada satu hari ada 4 customer. Jadi zero cost marketing ni tuan-tuan gunakan sebagai pengalaman, experience it, then you will learn it. Itu nih punya tips maksudnya. Okay, next. So kenapa berniaga di WhatsApp yang kedua ialah kadar buka mesej yang tinggi. Di sini tuan-tuan cuba tanya, ada tak rasa nak buka je, sakit mata kalau ada notification? Mesti tuan-tuan akan rasa nak buka je. Melainkan grup. Grup lain. Grup sebab tuan-tuan dah biasa dengan grup tu. Sebab mungkin tuan-tuan just nak join, takut tertinggal maklumat dan sebagainya. Tapi kalau PM personal, kadang-kadang kita dah baca sikit je. Tapi semangat ingin tahu tu, maka kita pun buka lah WhatsApp berkaitan dan akhirnya kita baca. Di sinilah kenapa kita katakan kadar buka mesej tu tinggi.
Okay. Dan yang ketiga, bila kita beriklan di WhatsApp juga, dia lebih tinggi. Contoh, menggunakan WhatsApp status. Itu sebab saya kata WhatsApp status kena ada strategi. Jangan dok update pukul 7 pagi, semua 5-5 post pukul 7 pagi. Gunalah, kalau kita ni sebagai orang Muslim, gunalah waktu sembahyang mungkin. Ada 5 waktu, post sebelum nak solat, post. Contoh, jangan post lepas solat, kang terfikir-fikir pula nanti customer tu nak apa. Contohnya kan. Jadi, gunakan strategi tu. Jadi, kira mereka akan tengok WhatsApp kita ni tinggi. Sama ada kita PM personal ataupun kita update status. Okay. So, yang ketiga, keempat. Okay. 90% peluang prospek membaca apa yang kita posting. Ini 90% bila kita post, so mereka akan baca. Tinggal lagi apa? Tinggal lagi mereka ni nak klik blue tick dan biarkan kita saja. Di situlah pentingnya approach kita kepada customer. Okay, ada 4 bahagian nanti saya akan ceritakan macam mana nak approach customer. Kejap lagi, hujung kelas saya akan kongsikan. Next. So, seterusnya, dia juga bila kita berniaga di WhatsApp ni, dia pantas kerana mudah dicapai dan dia sampai tu pun cepat. Yang penting mereka ada internet. Ada internet cukup dah. Maka dia buka senang, tak perlu nak login dan sebagainya. Lepas tu mereka buka dan baca, dan bila mereka reply, kita dah tahu. Kita hantar, kita dah tahu dia akan sampai kepada mereka. Jadi kita tak perlu nak tunggu dah sampai ke belum ni, dah sampai ke belum ni. Sebab dia ada 1 tick ataupun ada 2 tick. Kita boleh nampak daripada situ. Okay. So yang seterusnya, okay, hubungan kita dengan pelanggan, kita ada bonding. Sebab kita dah berkomunikasi dalam chat tadi, maka kita punya hubungan tu dia lebih tinggi sekiranya kita berkomunikasi dalam Facebook. Kalau nak orang kata lebih kita punya bonding tu lebih tinggi sikit, nak tambah keikatan tu, maka customer dalam FB tadi tarik mereka ke WhatsApp. Cuba untuk PM secara personal. Jadi di situlah orang kata hubungan kita akan lebih dekat dengan customer. Dia akan tanya kita tanya dia. Dia akan tengok status kita akan tengok status dia dan sebagainya. Ini penting. Okay. Dan last kali, yang pentingnya last kali ialah customer kadang kalau dia nak tanya dekat Facebook dia segan. Tapi kalau dia tanya secara personal, dia lebih selesa. Sebab tu dekat WhatsApp ni dia bersifat peribadi dan tak tertutup. Tinggal lagi tuan-tuan sama ada nak expose dan sebagainya, print scan tu, itu bergantung kepada customer dengan tuan-tuan. Bagaimana mungkin untuk testimoni dan sebagainya. Jadi inilah sebabnya kenapa saya pun selesa juga menggunakan WhatsApp sebagai berniaga. Okey. So far dapat tak itu tuan-tuan setakat ini? Okey, dapat. Tuan dia dapat Alhamdulillah. Okay, next. Okey, seterusnya. Okey, coach terbaik Tuan Mutalib. Okey, seterusnya. So, ini adalah WhatsApp business. Okey. So, nanti minggu depan kita akan ada topik berkaitan untuk bina database dan juga urus database. Okey. Apa dia bina database? Okey, di sinilah apa saja yang ada berkaitan dengan nama dia, nombor telefon dan email. Okey, ini dipanggil database. Database ni contoh dia ada nama, ada nombor telefon ataupun email. Email ni dia save dekat dalam email marketing lah. Itu pun dipanggil database. Apa saja yang boleh memberi ID kepada orang tu, maka ini dipanggil sebagai database. Kalau setakat nama saja tapi tak ada nombor telefon, itu bukan database. Itu hanya nama saja, senarai. Dia mesti ada salah satu, sama ada nombor telefon dia ataupun email dia. Maksudnya apa? Dua-dua perkara ni adalah tempat yang tuan-tuan boleh hubung dan tuan-tuan boleh follow up. Kalau hanya boleh hubung saja tapi tak boleh nak follow up, maka itu bukan bina database tuan-tuan. Itu hanya menyenaraikan saja database. Sebab apa? Penting dalam database ni, tuan-tuan boleh contact dia, tuan-tuan boleh hubung untuk follow up dia. Sebab apa? Kita nak tahu feedback mereka. Daripada feedback inilah, maka tuan-tuan akan tahu cara macam mana nak close mereka. Kalau mereka tak ada feedback, kita takkan boleh close customer. Sama juga seperti memancing. So, kita nak tahu sikit
ada gerakan, barulah kita akan tarik pancing tadi tu, coran tadi. Sama seperti customer, at least dia bagi positif ataupun dia bagi negatif. Kalau dia tak bagi langsung feedback, tuan-tuan takkan boleh close mereka. At least kalau dia bagi reaksi positif, mudah. Tapi kalau dia bagi reaksi negatif, tuan-tuan jangan negatif juga. Tuan-tuan letak dalam kepala, kalau dia negatif, dia bukannya tolak tuan-tuan secara personal, hanya pada that produk saja. So tuan-tuan perlu bagi dia pencerahan lebih lagi. Kerana mungkin dia tolak tuan-tuan punya offer kerana dia punya maklumat tu sangat-sangat terhad. Maka bagi lebih informasi. Sama ada informasi selesaikan masalah dia ataupun informasi untuk boleh bawa dia lebih selesa urus kehidupan dia dengan apa yang tuan-tuan tawarkan. Itu strategi. Itu sebab saya katakan menjual ni dia ada cara juga. Okay. Seterusnya, urus database. So bila kita dah bina database, maka kita kena uruskan database. Ramai orang dia dah ada database, termasuk juga saya sendiri ada banyak database. Tetapi kelemahan, saya tak cerita orang lah, kelemahan saya sendiri, saya kurang nak uruskan database. Kenapa? Dalam handphone saya ni ada 3,000 senarai kontak. Sehingga ke hari ini, saya tak fully utilize pun number-number yang ada dalam kontak saya. Sebab apa? Salah satunya kerana saya tak uruskan database tersebut. Itu nak ceritakan. Jadi sekarang ni kita nak kongsikan tuan-tuan bagaimana nak uruskan database. Ini dalam kelas akan datang. Okay, pertanyaan. Dapat. Cuma tuan nak mesej satu-satu prospek tu macam mana? Risau kena marah. Kalau risau kena marah, tak payahlah kita nak mesej mereka. Sebab kerana kita mesej, kita kena marah. Jangan cari pasal. Tapi kalau nak cari hasil, maka kita kena berdepan dengan risiko kena marah. Tak kenal, maka tak cinta. Tak cinta, maka tak dapat. Tak dapat, tak bertindak, maka tak dapat. Itu maksud dia. Sorry, ada iklan. Anak saya pula masuk ke dalam kita punya ruang. Okay. So maksudnya saya gurau saja Puan Marina, jangan ambil serius. Cuma ini dalam sales ni dia macam itulah. Kita bukan apa, dia begini. At the first place, pasal apa kita tak boleh buat sales? Kerana kita bukannya kena reject dengan customer. Bukan. Kerana kita dah kena reject oleh siapa? Kita dah kena reject oleh diri kita sendiri. Sebab kita membuat conclusion bagi pihak customer tadi. Kita tak tahu lagi apa keputusan mereka. Tapi kita dah buat conclusion. Kamu kena marah ni. Tak payahlah WhatsApp. Cuba try. Kau pada masa tu, dia memang nak. Kan? Okay, saya tengok dulu. Puan Syarubariah. Kadang-kadang yang marah kita tu, yang tu akan cari kita balik. Dah rasa dah. Yes, saya sangat setuju. Saya simpan sikit cerita Puan Syarubariah ni. Nanti saya kongsikan satu topik yang sangat menarik. Saya kongsikan. Okay? Okay, jadi saya balik kepada Puan Mardia tadi. Okay, jadi jika kita berdepan dengan customer tadi, okay, dia pertama sekali, paling penting dalam sales ni ialah feedback. Iaitu dia punya respon. Jadi kalau tak ada respon, maka kita takkan boleh buat sales. Macam saya katakan, ingat dalam sales ataupun bisnes, kita kena tahu respon customer dulu. Barulah kita akan boleh buat adjustment untuk close dia macam mana. Okay, sebab tu kalau dalam bidang sales, dia akan ajar kita macam mana nak turn around negatif sebanyak sekurang-kurangnya 3 kali. Tu penting. Sebab apa saya kata kita kena ada feedback? Sebab kalau kata Assalamualaikum tuan, apa khabar? Salam dek, baik dek. Contoh. Ni saya nak tanya ni, tuan perlu tak produk ni? Mungkin dia ni nak beli terus. Tak apa dek, mai saya ambil satu. Tak apa dek, okey, contoh. Lepas tu ada juga kita approach, Assalamualaikum tak, perlu tak produk ni? Tak apa dek, saya dah pakai dah. Tak apa. Dia akan terus reject kita macam tu. Okay? At least dia reject kita. Saya suka customer reject daripada customer yang buat macam ni. Assalamualaikum bang, apa khabar? Dia senyap je. Lepas tu dia makan ke. Lepas tu, macam ni bang, saya nak tanya. Dia senyap lagi. Lepas tu, abang pernah tak dengar ni? Dia senyap lagi. Jadi orang macam ni, okay? Orang macam ni yang menakutkan kita sebenarnya. Sebab dia tak respon, maka kita tak tahu macam mana nak adjust ataupun turn around negatif dia tadi. Jadi penting sangat
kita kena approach juga customer. Okay. Okay dah. Ini luar topik dah sebenarnya saya nak kongsikan ni, sebab dia dah lebih pada sales, macam mana nak close customer. Dia ada 4 kategori, kena ingat. Saya kongsikanlah sikit Pertama ialah kita share. Okay, itu macam mana nak approach customer, ada 4 cara. Okay, share. Lepas tu kita approach, kita mendekati mereka. Yang ketiga ialah presentation ataupun perkongsian. Dan yang keempat ialah closing. 4 perkara ni. Banyak kita hanya buat pada part yang pertama saja. Kita share. Tapi kita punya approach dengan presentation, kita jarang buat. Pasalnya kita tak nak ambil effort lebih. Sebab 2 perkara ni, dia memerlukan effort lebih untuk close customer. Tapi di sinilah banyak kegagalan bila kita bercakap pasal sales pada part approach. Approach ni contoh, saya bagi contoh. Luar daripada digital marketing. Okay, contoh. Kita buka booth, okay, ada 2 orang. Okay, A dan B. Saya bagi contoh sikit. So, yang A ni, dia bagi ada 100 flyers. Yang B ni ada 20 flyers. Okay, yang A ni, dia akan bagi flyers pada siapa yang lalu je. Dia bagi, dia senyum, dia cantik, dia bagi flyers tadi. Dan habis 100 tu dalam masa 1 jam contohnya. Okay, nampaklah flyers si A ni rajin sebab dia ada 100 flyers. Tapi yang B ni, dia hanya ada 20 flyers saja. 20 flyers ni, okay, dia bagi seorang. Dia bagi, tapi bila dia bagi, dia tak bagi, simply bagi je. Tapi dia bagi dengan cara. Dia bagi, Assalamualaikum kak, apa khabar? Akak ni ada flyers ni untuk akak. Kau ada maklumat penting kan akak nak. Sambil dia bagi, sambil dia ikut, rentak kaki kakak tu berjalan kan. Nak tanya, akak ni dari mana Dan dia start. Tapi flyers tu dia tak bagi secara terus. Kakak tu pegang separuh, dia pegang separuh. Jadi mereka ni kira bercantum lah. Dihubungkan dengan satu flyers. Sambil dia berjalan, sambil dia bercakap dengan akak tu. So agak-agaknya, ada tak peluang dia akan close customer ni tadi? Tu cuba jawab. Dia sambil jalan, oh akak daripada sana. Okey, jalan. Oh, lama dah akak duduk sini Ada sembang sampai ke hujung. Tak ada kak, ni macam ni kak. Bukan sambil-sambil kan. Sebenarnya dah tengok dah kak 2-3 kali lalu. Cuma kadang segan. Ni, nak bagi flyers kat akak ni. Sebenarnya kita ada offer hari ni saja kak. Hari ni. Tu offer apa tu dek? Dia pun mula bercakap. So, bila dia mula bercakap, maka akan buka peluang untuk dia buat apa? Presentation. So, presentation ni lah yang penting untuk kita buat closing. So, point kat sini, sharing dah sama dah bagi flyers dua tadi. Tapi dia punya approach tadi, pendekatan dia tadi berbeza tak dengan orang yang pertama? Nampak So, sama juga dalam digital marketing. Apabila kita buat WhatsApp. So, tuan-tuan dah nampak So, bila tuan-tuan buat WhatsApp, kita akan buat sharing. Perasan, tuan-tuan akan post dekat grup FB. Pum, hantar. Lepas tu biarkan. Lepas tu hantar lagi dalam WhatsApp group. Lepas tu biarkan. Lepas tu hantar lagi dekat status. Lepas tu biarkan. Itulah sama seperti approach yang kawan yang pertama tadi. Tuan bagi flyers tu, kejap lagi nanti tuan-tuan akan nampak flyers tu dekat tong sampah, tepi jalan dan sebagainya. Tu contoh. Okay, sebabnya mereka tak ada nampak value flyers tu untuk mereka. Sama juga dalam digital marketing. Sebab tuan-tuan tak dapat create interest mereka. Interest. Kita nak buat traffic tu, ni kelas yang akan datang, traffic tu untuk mereka berminat dengan kita. Jadi approach tu penting. Kita kena tahu macam mana nak tarik mereka. So, dapat maklumat ni tuan-tuan? Panjang pula nanti saya kongsikan kelas malam ni. Okay. So far, itu dulu buat hari ni. Okay, saya kena continue yang ni sebab point ni penting, panjang lagi kelas kita malam ni. Okay, yang keduanya, tuan-tuan, kita kena uruskan database. Ada 4 elemen penting, iaitu pertamanya ialah marketing. Marketing ni prosesnya sangat panjang. So, di situ juga akan ada closing. Lepas tu kita nak follow up mereka. Okay, closing ni maksudnya mereka membeli. Dan follow up ni kita nak buat repeat customer. Dan rebranding ni, kita dah ada identity dengan mereka. So, akhirnya kita nak mereka ni menjadi peminat setia kita. Ataupun menjadi follower kita. Sebab itulah produk kita, apabila orang dah kenal, walaupun kita tak buat marketing dah, mereka dah tahu, oh Hardy ni dia ada XOX.
Nanti dia pun boleh recommend kawan-kawan dia. So mereka ni dah jadi kita punya referral sales. Sebab tu kita tak perlu nak buat marketing dah. Awal-awal je kita kena buat marketing, tapi lepas tu tak ada dah. Sebab tu lah pentingnya untuk urus database. Kalau tak nanti kita akan jadi orang yang pertama tu asyik pergi bagi flyers dia memanjang. Dia tak collect nama orang tu. Jadi dia bagi flyers, dia tak ada collect nama. Dia tak tahu macam nak contact. Dia pun tunggulah customer tu nak contact dia. Tunggulah kan. Tapi orang yang kedua ni, dia usaha approach bercakap dan at least bang boleh dapat nombor telefon. Kejap lagi dia akan follow up. Itu beza dia tuan-tuan. Okay. So dapat Okay, next. So bila kita menggunakan WhatsApp Business, pertamanya kita kena tahu ke mana kita nak membuat perkongsian ataupun approach customer tadi. Kena ingat perkongsian dan juga approach, dua elemen penting. Jangan hanya kongsi saja, tapi approach penting. Approach ni yang membuatkan kita nak tanya mereka. Apa yang ada dalam approach? Okay, kongsi you dah bagi dah flyers tadi. So approach ni, elemen penting dalam ni ialah ada 3 soalan kita kena tanya mereka ataupun cara bertanya. Pertama, kita buat open question, soalan terbuka. Abang daripada mana? Contohnya. Yang keduanya, kita bagi soalan pilihan. Okay. Tinggal dekat Kuala Lumpur. Area Kuala Lumpur dekat mana tu? Ceras ke Palakong? I mean, ada pilihan soalan tu kan. Dekat Balong ke? Mana dekat jalan tu ke? Atau yang dekat jalan ni? Apa tu pilihan? Option. Sebab apa? Kita nak dia feedback. Kita nak dia berkomunikat dengan kita dahulu. Okay, yang ketiga, kita bagi close question. Sebelah Palakong dekat Ion kan? Dia punya wording tu ada kan kat ujung. Dan dia pun setuju. So, bila dia katakan ya, maka tuan-tuan dah mula jumpa titik. Okay, titik persamaan perkongsian tadi. Tu pentingnya. So, dalam 3 elemen ni juga, approach ni juga, kita sebenarnya nak kenal pasti. Kita nak siasatlah mereka ni untuk qualifykan mereka ni dengan produk kita atau perkhidmatan kita. Kita nak cari minimum kriteria supaya mereka ni akan membeli dengan kita. Contoh, gaji dia bila? Berapa duit dia nak laburkan? Okay? Berapa banyak mungkin dia pertimbangkan nak beli? Dan kita boleh pertimbangkan promosi dan sebagainya. Contohlah duit dia tak cukup. Dan mungkin kita ada offer terhad dan sebagainya. Jadi, minimum kriteria tu yang penting kita nak tahu supaya dia akan membeli dengan kita. Okay. Jadi, 2 perkara ni kena ingat. Ada yang 2 lagi, kita kongsi lain kelas. Okay. Jadi, bila kita mau WhatsApp business atau WhatsApp marketing, maka kita WhatsApp mereka secara personal. Lepas tu, kita juga WhatsApp dekat FB group, WhatsApp group. Ataupun, kita membuat broadcast ataupun label. Okay, broadcast ni dalam WhatsApp biasa, label ni dalam WhatsApp business. Ataupun kita buat WhatsApp status. Jadi kena ingat, ada 4 cara untuk kita boleh membuat sharing kepada customer kita menggunakan WhatsApp. Okay? Tapi itu tak cukup. Kita kena buat lagi langkah kedua, iaitu approach customer. Mungkin secara personal dan sebagainya. Bergantung caranya. Okay. So, ini WhatsApp status ni, selain tu dia juga ini yang saya kongsikan. Untuk WhatsApp status ni tuan boleh up terus forward pergi ke Facebook. Tak perlu nak copy paste dan sebagainya. Ini saja ekstra saya nak bagi tahu. Okay, next. Okay. So, untuk zero cost marketing, maka di sinilah kita akan menggunakan platform elemen ni. Ada tiga ni, business, FB dengan juga Google. Kita post lah di mana-mana antara 3 ni. Tapi yang paling penting tuan-tuan kena ingat, kena bawa mereka ni pergi ke mana? Kena bawa mereka ni pergi ke WhatsApp. Pasal apa? Kerana tuan-tuan nak bina dan urus database mereka. Sebab apa? Topik malam ni kita cerita berkenaan dengan WhatsApp marketing ataupun WhatsApp. Kenapa berniaga di WhatsApp? Sebab kita dah kongsikan sebelum ni. Jadi ini dia panggilkan iaitu bina dan urus database. Apa saja platform yang tuan-tuan gunakan nanti, pastikan mereka ni di-linkkan, dijemput masuk ke WhatsApp tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan nak membuat closing dekat WhatsApp tadi. Itu penting. Tapi kalau tuan-tuan dah ada website, maka tuan-tuan boleh gunakan Google ataupun website tadi untuk buat closing. So itu pun dipanggil sebagai bina dan urus database menggunakan email. Okey tuan-tuan. So itu saja saya ingat untuk malam ni. Jadi untuk
WhatsApp business ni bagaimana nak tarik mereka dan jemput mereka masuk dalam kita punya WhatsApp nanti, itu kita panggil sebagai kolam. Dan ini kelasnya akan kita kongsikan pada minggu hadapan. Okey tuan-tuan, setakat ni ada pertanyaan, saya buka untuk soalan. Okay, tuan-tuan boleh unmute mic. Selamat malam tuan, coach. Yes. Saya Mutalib nak tanya 2 soalan lah. Okay, boleh. Bukan coach beritahu tadi, yang ada sahabat coach tu tadi dia join sampai 20 group. Okay. 20 group. Jadi kalau kita nak extract data daripada 20 group, maknanya kita akan dapat orang yang sama dalam bentuk 20 kali. Boleh tak orang yang sama, nombor yang sama daripada 20 group, bila kita extract tu sampai kita screen out dia satu nombor saja. Maksudnya nama 20 tu adalah nombor yang sama ke? Nombor yang sama dalam 20 group. Jadi kita extract masuk dalam kita punya database. Database kita tu ada tak satu sistem atau cara kita walaupun 23 group dia berada, kita tarik tetap nombor MP1 je. Faham. Okey. Dia sebenarnya kalau tuan nak extract database guna sistem, dia ada sistem. Ada banyak sistem di luar sana. Pada kadar saya ingat ada yang 150 sehingga ke 250 ringgit. Okey, dia panggil sebagai robot lah, lebih kurang macam robot. So dia ni akan berfungsi mana-mana number dalam WhatsApp tadi dia akan boleh extract. Okey, satu. Yang keduanya, mana-mana number yang ada dalam grup WhatsApp tadi pun dia boleh tarik juga. Yang kedua. Okey, yang ketiga, dia akan boleh post secara automatik kepada semua number-number yang tuan-tuan dah extract tadi. Itu dia panggil kira macam robot lah. Dia ada banyak software. Ada banyak software. Kalau tuan-tuan nak tahu software tu boleh PM saya juga. Cuma yang tu software berbayar lah. Lebih kurang yang dengan saya ni lebih kurang harganya 250 tapi lifetime. Lifetime tu maksudnya sekali je tuan bayar 250. Ini pun bukan saya jual lah. Kira saya akan rekomenkan kepada kawan yang saya beli daripada dia. Saya akan rekomen dengan tuan-tuan juga. Okay? Cuma saya sebenarnya jarang guna. Walaupun saya dah beli, sangat jarang saya pakai. Sangat jarang. Saya pun tak tahu pasal apa saya jarang pakai. Cuma saya nak beli tu sebab saya nak extract data je. Tapi nak buat marketing tu jarang sangat saya gunakan tu. Itu nak cerita je. Okay? Okay, Tuan Mutalib tak, macam mana cara nak WhatsApp status secara auto untuk FB? Ini dalam kelas FB, nanti kita akan kongsikan Tuan. Ya, ada cara sebab apa saya ni kita bukannya orang rajin sangat. Betul. Jadi dengan satu bahan kau boleh kita guna semua tempat, senang cerita. Yes. Kalau boleh kita nak semuanya automatic. Ini automasi bisnes ni dia level lain lah, automasi bisnes. Tapi dalam zero marketing pun ada juga cara automasikan bisnes tuan-tuan. Boleh buat. Apa kadang-kadang hak yang advance tu sambung kemudian lah coach. InsyaAllah. Bayar sikit, bayar pun tak apa. Dia kena bertahap-tahap supaya tuan-tuan tak terlalu laju. Yang paling penting bagi saya ialah tuan-tuan faham dulu. Okey, dia begini. Jika tuan-tuan kita buat perkongsian, paling penting ialah tuan-tuan terus aplikasikan apa yang kita dah kongsikan. Kalau tuan-tuan simpan seminggu baru nak buat, maka nanti dia akan ada loss in between. Sebab tu saya suka ayat dia ialah experience it, then you will learn it. Itu yang saya suka ayat tu. Sebab betul, kita kena lalui dulu. So kita akan buat, dia bukan try and error. Dia bukan kita try and error, bukan. Dalam digital marketing ni, dia satu caranya ialah do, kita kena buat, and we improve. Bukan you try error. Bukan. Itu bila you try error sampai ke sudah you takkan improve. Dalam digital marketing ni, you buat saja. Berani buat, and then kita akan improve. Sama juga dengan customer tadi. Berani je kita approach dia, and then nanti dia akan bagi negatif. Dia akan bagi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Tapi kalau kita tak improve daripada feedback ni tadi, dia dah bagi saya negatif macam ni. Tapi kita tak cuba nak nilai atau membuat penambahbaikan, kita punya approach tadi tak ubah, maka dia akan hasilnya sama je lah. Sebab tu saya katakan dalam digital marketing ni, dia bukan cerita pasal try and error. Dia adalah cerita do and improve. Itu dia macam motivasi pula kelas malam ni. Okay? Okay tuan-tuan? Dapat
Okey, saya ceritakan balik kepada Puan Syahrul Baria tadi. Okey, pengalaman saya memang sangat real. Saya ni dulu berniaga di jalanan lah, kaki lima. Saya jual SIM card XOX dulu. Saya pernah jual SIM card XOX ni dekat Maybank. Tengah hari, Sabtu tengah hari. Masa tu saya kerja lah. Sabtu tu saya cuti. Okay, saya pergi jual kat situ. Tiba-tiba ada satu abang motosikal ni dengan macam gangster lah, lebih kurang macam tu. Dan dia punya SIM card tu problem. Saya tak tahu macam mana lah dia punya explanation pada masa tu. Tapi nak ceritakan, bukan silap kita, memang silap dia. Sebab dia ada 2 slot SIM card. Satu SIM card tu dia kena aktifkan. Dia punya slot tu barulah dua-dua SIM card tu akan berfungsi. Dia cuma disable, dia kena enablekan. Tapi dia datang dengan saya pada masa tu, kau ni penipu lah, dia kata macam tu. Saya terkejut lah. Sepanjang saya jual SIM card ni, saya tak pernah nak tipu orang. Saya kata macam tu lah dalam hati lah kan. Kau ni tipu lah, kau kata begini. Marahlah semua orang dengar pada masa tu. Lepas tu dia kata, kau nampak longkang tu? Dia tunjuk longkang. Masa tu memang dekat CIMB Bank Gombak tu ada satu longkang besar lah. Memang ketar agak lah kaki saya masa tu kan. Tapi saya cuba cool down. Okay bang, macam mana bang? Apa masalah bang sebenarnya? Okay. Wah, lepas tu dia tengok. Saya pun ambil handphone dia, saya check. Tapi taklah saya nak lawan dia. Saya kata okay. Oh, okay bang, ni macam ni. Saya pun explain lah. Bila saya dah explain, dia tak cakap terima kasih pun. Even sampai ke hari ni, saya ingat lagi. Dia tak pernah cakap terima kasih. Okay. Tapi, nak ceritakan, okay, walaupun dalam keadaan begitu, macam tu ke? Dia macam tu, dan dia jalan. Okay. Tapi walaupun macam tu, saya nak ceritakan kawan-kawan, dia ni adalah orang yang sehingga ke hari ini, siapa saja nak pakai SIM card XOX, dia akan cari saya. Sehingga ke hari ini, bayangkan ceritanya daripada 2017. Sekarang dah 4 tahun. Sehingga ke hari ini, ni abang punya kawan ni nak tersingkat ni konti Roger kat dia. Macam tu je dia. Boleh katakan taklah setiap bulan. Masa awal-awal tu boleh katakan hampir setiap bulan tu, bukan setiap bulan, 2 minggu tu mesti akan ada customer. Sebab dia ni jenis agresif, tapi bagi saya dia ada kuasa marketing. Bila dia pakai, bagus SIM card ni. Saya ingat dia macam tu lah kot. Dia akan cakap dengan customer dia, kawan-kawan dia. Tapi bila bercakap dengan kita tu macam kasar. Saya pun rasa macam gangster pun ada gak lah. Saya rasa macam tu. Tapi nak ceritakan, dengan terketar-ketarnya saya tahun 2017 tu, jumpa abang tu, sehingga ke hari ni kita orang punya kira hubungan tu baik, dan dia dah bawa banyak customer dah untuk saya. Sebab tu ini pengalaman saya, jumpa customer yang sangat negatif, dia lah sehingga ke hari ni negatif. Tak ada lagi yang negatif seperti dia lah. Setakat ni lah yang saya jumpa. Tapi dia lah juga yang menjadi loyal customer saya, dan dia jugalah jadi referral sales saya yang paling banyak setakat ni. Tu sebab jangan prejudge kawan-kawan. Kalau mereka negatif, saya suka pegang ayat ni, bukan pasal mereka tolak kita. Mereka hanya perlu informasi lebih saja. So kongsikan apa yang tuan-tuan rasa. Itu saja tuan-tuan. Okay, untuk Tuan Mutalib, mohon dapatkan rakaman. Yes, ada. Nota hari yang kedua saya dah dapat untuk hari pertama. Yes. Untuk rakaman kita akan kongsikan. Okay tuan-tuan, ada soalan? Kod-kod? 1-2 soalan last sebelum kita tangguh perjumpaan kita malam ni. Thank you Tuan untuk ilmu. Yes, terima sama-sama Tuan Ainuddin. Okay. Saya belum dapat rakaman hari pertama. Okey, hari pertama mungkinnya Tuan hantar email hadiran lambat sebab saya akan email awal. Hari ni saja saya lambat hantar kerana saya tengok macam tak semua hantar nama. Jadi saya hantar pukul 5 petang tadi. Okey, insyaAllah Tuan Mutalib nanti kita akan PM Tuan punya tu. Okey. So, jika tak ada soalan, setakat itu dahulu daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada saya dalam sesi perkongsian kita pada malam ni dan juga malam-malam berikutnya. Jika ada feedback daripada tuan-tuan, sila kongsikanlah dengan saya secara PM ke. Tuan Haji cakap laju sangat ke, Tuan Haji cakap tak clear ke, apa sajalah yang berkaitan untuk penambahbaikan supaya nanti rakan-rakan kita yang akan datang pun akan dapat lebih manfaatnya lagi. So itu saja daripada saya tuan-tuan pada malam ini. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, dilindungi daripada wabak COVID-19, dikurniakan kejayaan dunia dan akhirat, kehidupan husnul khotimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cilul Quran, anak-anak soleh dan solehat, dan sama-sama untuk berjayalah. Itu saja daripada saya. Kita tangguh dengan suratul as dan tasbih. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu inna sana yafus allazina salihati wa tasabiha wa salihah. Okey, jumpa hari Isnin minggu hadapan seperti biasa 9 hingga 10 malam. Okey, terima kasih tuan-tuan semua. Assalamualaikum.